Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita sama-sama dapat berhimpun untuk menunaikan solat maghrib berjemaah pada hari yang ke-23 bulan Januari 2019. Maknanya kita sudah solat maghrib 23 hari dah. Isyak belum lagi. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga baginda, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sambung balik bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita cerita mengenai An-Nisa, perempuan. Sama ada perempuan suka tak suka, kita bacalah hadis ni. Saya rasa perempuan suka hadis ni, kan? Lelaki pun suka, ya. Kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni riwayat Asy-Syaikhan. Sebut Asy-Syaikhan ini Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni, istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waja wa inna a'waja syai'in fi a'lahu fa in zahabata tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam tazal a'waja. Istausu bin nisa'i khaira. Pendek je kan, tak panjang hadis ni. Makna dia, terimalah kamu sekalian akan wasiatku. Istausu, wasiat Nabi SAW yang berkenaan dengan kaum yang paling daif serba-serbinya. Daif lamah, serba-serbinya. Siapa dia? An-Nisa, perempuan. Baik. Nabi bagi wasiat tentang perempuan. Lelaki kena dengar wasiat Nabi ni, termasuk saya juga. Dan hendaklah kamu, kata Nabi, berlemah lembut dan pergaulan yang bagus dengan mereka itu. Lemah lembut, jangan bercakap kasar dengan orang perempuan, khususnya isteri kita. Isteri orang kita cakap lembut, betul, sebab bini orang. Kalau boleh kita nak kahwin dengan bini orang ni, kalau boleh. Tapi tak boleh sebab bini orang, tak dapat dah. Dan pergaulan yang bagus dengan mereka itu, kerana kaum yang daif itu jadinya asalnya daripada tulang rusuk yang atas sekali. Perempuan ni kalau ikut asal, sebelum dia tercipta, Nabi Adam dulu dijadikan, baru Hawa radhiyallahu anha. Daripada tulang rusuk yang atas sekali, maka sebengkok-bengkok tulang rusuk ialah rusuk atas. Kita tak dapat semak rusuk bini kita tu, tak jumpa. Rusuk kita pun kita tak dapat nak tengok tulis kat mana ada, tapi susah nak jumpa lah rusuk ni. Kalau kita scan, ada lah kot rusuk tu. Kita tu pun tak pasti rusuk kita ni cukup tak cukup. Ada yang kata kurang sebelah. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Orang kata lah, kata kurang sebelah ustaz sebab dah diambil perempuan punya. Wallahu alam, tak tahu. Tuan-tuan jangan tuan-tuan kira pula kurang satu lah ni. Kita tak tahu. Tak, wallahu alam, Allah yang tahu. Tak tahu. Tuan-tuan kalau nak lebih tahu, mengajilah lagi. Carilah mana-mana guru yang boleh cari pasal tulang rusuk ni. Baik. Hai sahabatku, kata Nabi, jika berkehendak engkau bahawa engkau perbetul tulang yang masih bengkok itu dengan koreh,
Perempuan tu dah ada masalah, kita betulkan dia dengan penuh kekerasan, tentulah patah sama sekali. Maka perempuan ni kena pujuk sebenar dia, tak boleh kasar-kasar. Nak cerita pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita nak cerita pasal isteri kita je, tak nak cerita perempuan lain. Nabi kata kita kena buat baik pada perempuan, khusus perlu yang kita kena buat baik bini kita yang ada kat rumah, melainkan yang bini dah tak ada. Isteri dah tak ada tu lain cerita lah. Maka hidup dia berseorangan, tak ada tanggungjawab lagi, hanya doakan bini kita supaya selamat di alam kubur tu je. Dan jika engkau biar akan dia, nescaya selama-lamanya tidak betul. Jangan biarkan perempuan itu, khususnya isteri kita, kalau dia dah masalah tuan-tuan sekalian, kita betulkan dia. Jangan kita marah dia, tak boleh. Jadi hendaklah kamu semua terima akan pesanan aku tentang kaum ibu itu dan elokkan pergaulannya. Baik. Muslimin muslimat sekalian, malam ni hadis ni kita nak bagi tahu bahawasanya Nabi Muhammad SAW dia minta kita buat baik pada isteri kita. Dalam Al-Quran sendiri pun Allah rakamkan ada nama surah An-Nisa. Tak jumpa surah Ar-Rijal, tak ada. Tak ada. An-Nisa ada. Ar-Rijal tak ada. Betapa sayangnya Tuhan, bukan tak sayang kita lelaki. Perempuan ni dia lemah, serba-serbinya. Tetapi dalam Quran Allah rakamkan satu ayat yang kita dengar banyak kali, Ar-Rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pemimpin, penaung kepada perempuan. Maka teman-teman sekalian, kita bila ada isteri, jaga dia baik-baik. Itu sebab bila ada apa-apa pertandingan, mesti berbeza lelaki dan perempuan. Sebab kenapa Nabi kata lemah? Bila lemah, perempuan ni kena dijaga baik-baik sebab dia lemah. Cuma ada pekerjaan lelaki yang perempuan boleh ikut, dan ada pekerjaan lelaki yang dia boleh ikut perempuan punya kerja. Ada. Macam menjahit, perempuan pandai jahit, lelaki pun pandai jahit. Lelaki pandai masak, perempuan pun pandai masak. Ada. Memang ada. Lelaki pandai buat kereta, perempuan pandai buat kereta. Ada. Tetapi ada kerja lelaki yang perempuan tak boleh buat. Dan ada kerja perempuan yang lelaki tak boleh buat. Apakah kerja perempuan yang lelaki tak boleh buat? Melahirkan anak. Tak boleh. Tu yang paling asas. Tak boleh mengandung kan? Tidak boleh melahirkan. Tak boleh. Nampak? Jadi bila ada pertandingan, mesti ada perbezaan. Tak boleh sama macam larian. Mana boleh lelaki dengan perempuan lari sama? Tak boleh. Kalau ada lah pertandingan larian, lelaki perempuan sama, tak betul pertandingan tu. Sepak takraw tuan-tuan sekalian, lelaki lawan perempuan, tak boleh. Perempuan dengan perempuan, main bola pun sama. Lelaki lawan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sama juga dekat sekolah, mesti ada perbezaan. Sebab perempuan ni lemah. Lemah serba-serbi. Yang kedua, perempuan ini setiap bulan dia ini ada period. Wajib kadang-kadang 7 hari sampai ke 15 hari. Lelaki tak ada. Lelaki tertentu saja keluar benda tu. Bila perlu dia keluarlah dia. Perempuan perlu tak perlu keluar dia. Setiap bulan 7 hari. Paling copek 1 hari. Paling lama 5 boleh. Yang ketiga, perempuan lemas dari segi akal. Ini perempuan tak boleh terima kadang-kadang. Itu sebab perempuan tidak digalakkan menjadi hakim. Kan? Maka digalakkan lelaki jadi hakim. Sebab pemikiran lelaki ini lebih tajam berbanding perempuan. Kadang-kadang perempuan tak setuju. Itu sebab hakim ni jangan perempuan. Kalaulah tiba masa dia period, tuan-tuan sekalian, kotuk meja pap, awak bersalah. Ketika dia period, emosi tak stabil. Perempuan bila period, tuan-tuan tahulah bila ada isteri kan, bila dia period, dia tak stabil. Kadang-kadang kita dimarah.
Sabar. Tak ada mood dia kan, masak, tiba-tiba masak. Tak nak, kadang-kadang tak tunggu kita. Bila time period. Kalau suami tak belajar ilmu period, kita kata isteri kita derhaka pada kita. Tak. Isteri saya dulu mula-mula kahwin, tuan-tuan sekalian, period dia 5 boleh hari. Parah. Lama saya kata. Time daripada sekolah bang, lama period saya ni. Dari sekolah sampai remaja, sampai belajar, lama. Nak tunggu 5 boleh hari tu lama. Masya-Allah. Tu tak stabil emosi. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari dah koring. Copek betul. Ada yang 2 hari pun dah koring. Tak stabil. Muslimin-muslimat sekalian, kena tahu perempuan ni dia punya biologi dia, kan? Bila time period, jaga. Yang ketiga, dari segi ilmu, walaupun perempuan tak setuju, ulama ada pusat. Dari segi ilmu, kenapa perempuan ni lebih kurang berbanding lelaki? Sebab lelaki banyak mencari ilmu, lelaki banyak membaca. Dikatakan bila perempuan period, perempuan tak boleh datang ke masjid untuk dengar kuliah. Dia nak masuk masjid pun tak boleh. Bila dia period 7 hari, maka kuranglah agama dia. Sebab dia bila period duduk rumah saja. Apa dia buat kalau orang period ni? Kalau tuan-tuan tahulah isteri kita, apa dia buat agak-agak? Takkan nonggok tengok cicak je, tak. Kadang-kadang dia buka televisyen, tengok TV. Cerita hatimu di hatiku, syurgamu di wajahmu. Mira Fizah dengan Remy Ishak. Cerita tu dia tengok, mungkin pukul 10.30 buka TV, period. Pukul 6 tak semayang, kompet asar tak semayang, buka TV. Quran dia tak baca sebab period, tuan-tuan sekalian. Nak pegang Quran pun tak boleh. Itu sebab dikatakan perempuan ni lemah segi ilmu. Walaupun perempuan ni dia bab mengaji dia paling bagus. Bila ada pengajian dia suka pergi berbanding lelaki. Kuliah muslimat penuh perempuan. Memanglah sebab muslimat. Kuliah duha perempuan penuh. Untuk bulan ni saja saya dah masuk 2019, tuan-tuan sekalian, saya buat andaian lah. Tahun ni tahun jemaah perempuan melebihi lelaki. Banyak tempat saya pergi. Tahun baru ni kan, tengok perempuan punya ramai datang kuliah, masya-Allah. Terkejut kita. Saya tanya apa hal datang ni? Insaf ustaz, cantik. Duduk rumah pun tak buat apa. Saya pergi Masjid Sungai Ramal Dalam, kuliah subuh, perempuan ramai. Mana-mana saya pergi tahun ni, bulan ni. Bulan 1 ni saya kuliah, perempuan ramai. So, ucap tahniah lah. Bab mengaji perempuan tahan. Kalau dia duduk tu 1 jam tak bergerak langsung, tu perempuan kehebatan dia. Berbanding lelaki, tak semua. Lelaki kadang-kadang lutut dah naik. Kadang-kadang dia punya kepala dah tunduk ke bawah. Itu perempuan. Baik, muslimin muslimat sekalian. Satu ketika Nabi bagi tahu sahabat, kan, apa dia kata? Dia kata orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Tuan-tuan dengarlah di sini baik-baik, tuan-tuan sekalian. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sambung lagi, dan yang terbaik antara mereka iaitu orang yang terlebih baik pada isterinya. Nabi sebut juga isteri. Maknanya baik pada isteri ada berkait rapat dengan tahap iman seseorang. Tuan-tuan, baik dengan isteri, tuan-tuan sekalian, berkait rapat dengan iman kita. Kenapa? Baik. Kita, tuan-tuan sekalian, bila dekat luar rumah, kita boleh baik dengan orang. Cakap lembut dengan orang. Cakap dengan orang ni lembut je. Bila balik, bila kita berkasar dengan isteri kita, tengok iman kita tak capai lagi tu. Nabi kata, orang mukmin yang sempurna iman, baik akhlaknya. Terbaik akhlaknya bila dia terbaik dengan isterinya.
Maknanya kalau seorang suami baik pada isteri, artinya tahap iman tuan-tuan sempurnalah. Jaga, sebab kita ni kalau dekat pejabat, kita dengan orang memang bagus. Sungguh memang kan. Datang perempuan kan tanya, boleh saya tanya? Tak boleh. Kalau dengan perempuan lain memang cakap lembut dia, sungguh. Bini kita, bang, apa bondo mulalah. Mesti ada masalah. Kasar. Isteri telefon, naik nama isteri apa dia nak ni, nampak? Tengok tahap iman Nabi sebut dah. Tahap iman kita bergantung kepada baik kita pada isteri kita. Baik. Kenapa Nabi kata kena baik pada isteri? Pertama sekali, tuan-tuan dengar baik-baik. Saya dengar untuk saya ni. Kalau isteri saya dengar sekarang, lepas ni rakaman ni dia akan dengar. Dia buat tak buat. Nampak? Kadang-kadang balik-balik sekarang isteri akan dengar kuliah ni. Dia tengok dengar sebelum tidur tu dibuka. Dia kata tutuplah sogan saya. Tak apa dia kata. Baik. Ni masalah ni. Bila ada rakaman ni dia dengar. Aduh mak, aduh. Kenapa Nabi suruh kita baik pada isteri walaupun isteri kita kata tak cantik? Bila kahwin aja tak cantik dah. Sebelum kahwin cantik kahwin je tak cantik dah. Memang macam tu. Dasar setan buat isteri kita tak cantik. Sebelum kahwin setan bagi tahu cantiklah dia sebab tak sah. Maka dia buat bini orang walaupun muka tak cantik bona, dia buat bini orang cantik biar kita tengok cantik betul lah orang ni, padahal tak cantik bona pun. Setan bagi cantik. Pertama tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dengar baik-baik, kenapa Nabi minta kita buat baik pada isteri kat rumah tu? Pertama, sebab dia bekerja koreh untuk keluarga kita. Tuan-tuan senaraikanlah apa dia buat kat kita, tuan sekalian. Tuan-tuan balik senarai. Kita kadang-kadang tak senarai, sebenarnya cuma senarai, tuan sekalian. Dia masak, dia hidang, kita makan. Kadang-kadang kita tak basuh pinggan, dia basuh. Baju kita, dia basuh, dia angkit, dia sidai, dia lipat. Besok pagi nak kerja, dia gosok baju kita, seluar kita dia gosok sampai side seluar, sampai kena orang luka. Sampai tahap itu isteri kita, abang gosok tak betul lah, mes saya gosok sampai side baju tu sedang tajam. Kita gosok zap selesai, dia tak, dia pasang zap, tengok boleh tak agak-agak lulus, zap side tu sekalian tajam macam pisau, seluar tu side tajam. Belum cerita dia kejut kita bangun subuh. Bangun bang, subuh bang, isteri yang baik pukul 3 kejut bang, tahajud bang. Allah, kita bukan tahu dia kat rumah dia mop lantai, kita tak tahu dia kat rumah dia vacuum kapet, kita bukan tahu. Kita cuma apa, hari ni masak apa, itu kita masak apa ini, ayam masak lemak bang, lagi tanya lagi tu timun ya, tu kita kan tuan-tuan. Mulalah tamu sebab dia kerja korek, buat baik dengan dia. Kang balik sekarang, Assalamualaikum. Allah, apa hal abang ku ni? Dah makan ke Mina? Dah. Abang malam ni nak ajak ayang makan lah. Lain macam pula laki aku macam mana lah ni? Selepas balik dengan ceramah Pak Maun, nampak? Pak Maun kan pergi kalabul malam ni dengan ceramah kat rumah isteri baik betul kan isteri dia. Tersebutlah kisah Pak Maun. Terjaga baik. Yang kedua tuan sekalian, yang kita kadang-kadang bukan tak abai, kita kurang bono ni, iaitu isteri kita jaga anak kita, susukan anak, rawat anak kita. Walaupun kita pun buat rawat ni, susukan tak ada. Time anak kita kecil, anak kita nangis, isteri kita ambil anak kita, dia susukan, togah makan, dia pegang, kita makan selesa ya. Ingat tak benda tu? Mesti kena ingat.
Walaupun kita nak kahwin dua pun, ingat jasa isteri pertama. Jangan tak ingat jasa dia. Walaupun nak kahwin dua, tak apa kahwin dua ni, tak salah. Yang salah zina, salah. Kahwin dua, ingat jasa dia. Jangan tak ingat. Jasa paling dahsyat yang perlu kita akui bila dia membenarkan kahwin dua. Tu jasa paling besar sekali. Betul? Maimunah, abang nak kahwin lagi satu, boleh ke? Boleh ya bang. Ya Allah. Betul ke ni? Betul bang. Allah. Ni jasa, bukanlah jasa bona. Artinya dia tak baling pinggan mangkuk. Ada ke bini kita macam tu? Tak ada. Kalau ada lah bini tuan-tuan macam tu, saya rasa hebatlah kan. Tuan-tuan didik iman yang bagus. Baik. Yang ketiga, kenapa kena buat baik pada isteri? Sebab interaksi bersama isteri tertutup, orang tak nampak. Kita masuk rumah tutup pintu, nampak ke apa kita buat? Tak nampak. Maknanya kita boleh buat zalim ataupun kita boleh buat tak zalim. Itu sebab bila tertutup macam-macam boleh berlaku. Malam ni cerita pasal isteri ya, tak apa kan? Tuan-tuan ada bini kan? Saya buat isteri juga, sama je. Ada kawan saya tu dia belum kahwin, kan, duduk sebelah meja saya. Belum kahwin lagi. Umur 31. Saya kata kahwinlah. Tak ada pengalaman lah ustaz. Kahwin nanti dapatlah pengalaman, saya kata. La ilaha illallah. Kahwinlah dulu baru dapat pengalaman, saya kata. Aku dulu macam tu juga. Mana ada pengalaman? Tahu kan pengalaman nak urus isteri, nak angkat bini, lepas tu nak layan isteri. Tak ada pengalaman. Pergi kursus perkahwinan, belum tentu pengalaman. Itu ilmu saja. Tak ada ustaz, tak ada pengalaman lah ustaz. Ya Allah. Hai. Baik. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan satu kisah zaman Hasan Al-Basri. Tuan-tuan, ini kisah ni bagus. Semalam saya dah cerita dekat satu surau dah kisah ni. Baik. Dia ni ulama besar. Orang tak kenal dia tapi dia ulama. Rupa-rupa dalam rumah tangga kita. Kita pun tak tahu suasana rumah tangga orang alim. Tak tahu. Tuan-tuan nampak penceramah datang memang dia senyum. Memang dia cakap bagus. Kat rumah siapa tahu? Siapa tahu dia dengan isteri dia bergaduh? Tak tahu pun. Tak tahu. Tuan-tuan nampak ustaz, baguslah ustaz ni cerita pasal rumah tangga, bagus tak ni. Cakap pasal agama bagus. Memanglah. Kat rumah tak tahu tak? Tak tahu. Ni kisah Hasan Al-Basri punya zaman dia. Apa dia? Seorang ulama ni nama dia Abdul Rahman Bish nama dia. Wallahu alam, itulah yang saya ingat. Nama dia. Kat rumah dia ada isteri. Isteri dia suka berceramah kat dia tanpa tajuk. Morning. Tapi dia sabar, dia tak jawab. Songai je. Pokpet, diam je. Sabar. Hari-hari kadang balik dia tu, dan isteri mesti bukan bersungut, kadang mula perasaan lah, bersungut lah. Abdul Rahman Bih tu dia sabar dongah. Tak ada marah langsung, diam je, diam. Tuan-tuan sekalian, kalau dapat suami yang macam ni tuan-tuan sekalian, tinggi darjat ni sungguh. Ulama ni. Satu hari tuan-tuan sekalian dia kata, wahai isteriku, aku nak keluar rumah. Aku nak pergi beribadah. Sebab aku tak nak dengan kau membebel pada aku keluar rumah lah. Dia keluar rumah, dia pergi beribadah di satu bukit. Dia keluar. Sebab apa? Balik saja tuan-tuan sekalian, isteri bukanlah kata tak baik. Isteri kadang-kadang ponik ke apa, bersungut. Dia pun dengar lah. Tak ada jawab, tak ada kata nak marah, nak lompang apatah lagi. Tak ada. Tuan-tuan, dia pergi keluar rumah sebab nak beribadah kepada Allah. Dia pergi satu bukit tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya dalam bukit tu ada dua orang dah ada kat situ sedang beribadah. Dua orang. Angkat tangan berdoa. Duduk doa.
Dia masuk, ada orang lah. Ada orang. Dia pun duduk. Ya Allah, rupanya ingat aku yang nak pergi hutan, ada orang lain yang pun dah ada kat hutan. Tuan-tuan jangan buat macam ulama ni. Tak payahlah kita bila isteri bersungut, mana bang pergi hutan. Jangan. Ni ulama ni sebab apa? Dia nak beribadah. Nama uzlah. Baik. Tuan-tuan, di ulama masuk hutan, ada dua orang yang sedar doa. Apa doa dia? Doa yang dibaca oleh dua orang ni, ya Allah, datangkanlah aku rezeki makanan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, memang turun, memang makan ada tahu zaman tu. Allah bagi makan. Ini tahap wali Allah yang rapat dengan Allah. Bila minta, Allah bagi punya. Wali Allah, tuan-tuan sekalian, tanda dia apabila dia minta apa-apa memang dapat. Mintalah. Syarat dia tu rapat benar dengan Allah, rapat betul dengan Allah. Hari-hari malam bangun tahajud, rapat apa saja, semua Allah. Semua Allah. Selang beberapa hari, tuan sekalian, yang dua orang ni tengoklah ulama ni. Kami tengok awak tuan ni dah lama duduk sini kan. Apa kata tuan pula doa pula. Dia pun nak doa apa ni? Sebab dia tengok yang dua orang ni doa dahsyat. Dapat tahu, oh ya Allah, macam mana ni? Tuan-tuan, dia pun doa. Dia doa yang sama seperti mana dua ni doa. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki makanan, ya Allah. Amin, tuan-tuan sekalian. Turunlah makanan. Terlebih sadap berbanding orang yang minta tadi. Terlebih sadap lagi. Yang makan ni, sadap betul lah lagi. Dia doa lagi sadap makan. Nampak? Lepas tu dia tanya, dua orang tanya, wahai Tuhan, awak doa tadi, awak sebut nama siapa? Artinya tawassul. Tawassul ni kita sebut nama orang alim baru minta pada Allah. Contohlah, tuan sekalian, wahai Tuhan, dengan berkat nama gurunya aku mohon padamu sekian. Tawassul nama itu. Walaupun ada ulama-ulama lain tak setuju tawassul ni, ada ulama kata boleh. Aku bertawassul sebagaimana kau sebut nama dalam doa kau tadi. Siapa dia? Aku pun tak tahu. Dia tanya, kau sebut nama siapa? Aku sebut nama yang kau sebut dalam doa kau tadi. Siapa dia? Mana aku tahu? Siapa yang kau baca? Siapa doa, siapa nama yang kau minta tadi? Tawassul dengan siapa? Aku bertawassul, kata dua ni, aku bertawassul dengan Abdul Rahman bin Bish. Dia doa dia, ya Allah, dengan berkat alim yang orang tu sebut. Nampak? Dia pun tak tahu. Dengan berkat orang alim yang dua ni sebut, kau datangkanlah makanan. Nampak? Wahai pemuda, nama tu aku dah. Kau. Nampak? Dia pun tak tahu dia wali Allah. Dia pun tak tahu dia wali Allah. Baik, dalam kisah ni ada ulama bagi tahu kenapa dia Allah angkat jadi macam tu. Sebab dia terlalu sabar pada bini dia. Nampak? Walaupun dia ulama besar, kadang-kadang ada orang hebat macam mana pun balik rumah kena lompang kat bini. Ada tak? Abang ni kan pemalih ceramah, pandai, balik rumah pemalih, kita bukan tahu. Angkat kain malih, membuto, lepas tu ceramah. Betul kan? Contohlah, tak berlaku kat Malaysia, berlaku kat Uganda. Makna tuan-tuan sekalian, tengok. Buat baik pada isteri, nampak? Sampai Allah angkat tahap dia wali Allah. Kita bukan tahu depan saya ni wali Allah ni, tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu.
Tu sebab doa tuan-tuan penting. Jangan harap doa yang pakai sorobannya. Mana tahu tuan-tuan nampak macam biasa. Doa tuan-tuan penting. Mungkin tuan-tuan wali Allah walaupun pakai kopiah sengit macam ni. Contoh kan, tak ada lah tu dah, Pak Pandi lah dia. Tak, kita bukan tahu. Tak, kita tak tahu. Relax duduk dekat topi masjid, duduk pakai tungkik relax kan, isap curut contohlah. Kan dulu. Ingat amalan ni apa kita tak tahu. Ingat. Muslimin muslimat sekalian. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan ada isteri, itulah penyebab rezeki itu datang. Semalam saya dengar satu kuliah dekat surau saya, tuan-tuan sekalian. Dia kata rezeki masuk ada 8 kaedah. Oh, baru saya tahu. Semalam saya duduk dalam kuliah, ustaz tu bagi tahu rezeki kita masuk dalam kaedah 8 cara. Oh, 8 cara rezeki masuk. Antaranya saya tak sebut semua. Apa dia? Yang keenam saya ingat apa dia? Dia ada 8. Kaedah Allah bagi rezeki rupanya ada 8 lorong. Saya ada catat benda ni, tak ingat. Mana ingat? Apa saya ingat? Yang keenam apa? Yang keenam, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang isteri, join keduanya, di situ rezekinya datang. Penting kahwin ni sungguh, dia kata. Lelaki kahwin dengan isteri, dengan perempuan kahwin join. Perempuan ni tuan sekalian memberi join rezeki kepada lelaki, join. Rezeki itu bertambah. Apatah lagi apabila menjadi suami baik pada isterinya, bertambah rezeki. Kemudian yang ketujuh, yang paling saya ingat, apabila dah join rezeki tuan sekalian, beranak anak kita, dekat anak kita itu akan menghasilkan rezeki. Yang ketujuh, cabang rezeki itu yang ketujuh, bila ada anak tu cabang rezeki. Anak tu rezeki. Tetapi bila ada anak, rezeki tu akan masuk bila anak tu ada. Semalam dengar bab rezeki, ya. Patutlah apabila ramainya anak, semua dapat makan. Cakap ipar saya lah, 3 boleh anak, 2 simpan, tinggal seboleh. Kak ipar. Sebab apa? Anak ni rezeki dia apa? Bila waktu kecil kita suap dia sikit-sikit tu rezeki. Dah besar, mak duduk kat sofa, anak balik bawa omeh. Omeh, bab senyap. Anak 2, ayah ini duit 4,000. Nampak? Kesan rezeki tu. Bila anak dah besar, ayah nak pergi mana cakap, anak nombor 3. Tak ikutlah. Saya nak bawa ayah pergi Australia lah. Anak ketiga. Anak kompek, ayah sakit lah, tak boleh bawa hospital yang tak bagus, bawa swasta, saya bayar. Anak kompek, rezeki tak? Rezeki dia kata. Saya dengar semalam, ya Allah, anak kompek ni betul, dia kata betul. Itu cabang rezeki. Sebab ada orang kata, banyak anak, mampu aku ni nak bola. Jangan cakap macam tu, dia kata. Itulah rezeki. Bila isteri seorang, rezeki itu banyak. Kalau nak lebih lagi, tambah lagi seorang, rezeki itu lagi bertambah. Kata ustaz tu. Saya dengar, suruh tambah lagi. Saya kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Megagah arash. Ya Allah, ya Allah, suruh tambah. Ya Allah. Saya malam dengar bagus lah. Ada 8. Saya tak ingat lah, tapi itu antara dia. Ada kaedah Allah Ta'ala hantar rezeki kat kita, ada 8 cabang. 2 saya ingat, selain tu tak ingat. Bulan depan saya bawa. Semalam dengar, macam gini pokoknya Allah bagi rezeki. Kan? Baik. Okey?
Jadi tuan-tuan sekalian, hadis ni kata supaya kita elokkan pergaulan dengan isteri. Baik. Tu sebabnya saya senaraikan perkara-perkara yang kita ni bila buat benda ni, maka itulah baiknya kita dengan isteri kita. Pertama apa tuan sekalian, nombor satu ni disebut oleh ulama, kalau boleh jangan tak buat nombor satu ni, dia kata. Tidur satu selimut. Hai dah tua-tua tu selimut. Mulalah tu. Panih lah apalah. Tak, sebenarnya bukan satu selimut bona pun. Tidur katil yang sama. Ni tak, suami tidur bawah, isteri tidur atas. Tak nak lah. Orang tua bosan. Saya balik kampung kan, pernah ada orang tua bosan. Kau esok kahwin, saya ingat lagi. Kau esok kahwin, jangan sekali-kali tidur asing-asing. Paling saya ingat kata orang tua ni. Jangan kau abaikan benda ni. Sampai kau tua lah, jangan tidur asing-asing. Melainkan isteri kau tu dah tak ada, tu lain. Wih, tak dengar orang tua sebut tu. Yang kedua, ini yang payah ni. Ya Allah, hai. Malam ni start kena buat nombor 2 ni tuan-tuan. Tak besok pagi. Apa dia? Mandi sama ala jam. Kali terakhir tuan-tuan mandi bila sama? Cuba fikir 30 tahun yang dulu. Sekarang tak ada dapat tengok dah. Bini kita, ini suami, tak apa. Nabi pernah mandi dengan isteri dia. Nabi pernah buat ni, mandi sama ni. Janganlah hari-hari mandi sama. Anak tengok garang apa abah kau buat. Abah kita buat apa lama-lama beli air tu. Anak kita pun poning. Tuan-tuan sekalian, bodoh ni penting tau. Tapi orang tak ambil pot benar kan. Minah kang mandi sama, tolong gosok belakang then. Tak gosok dah. Sama. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan sekalian. Apa dia? 3. Ini semua orang buat. Sikat rambut dia. Aduh, hai, banyak kutu macam mana nak sikat? Dan payah betul lah, hai. Macam mana? Kemudian sikat rambut suami. Tengok, kita minta isteri duduk kat sofa, Minah tolong sikat rambut abang ni, gatal lah. Itu biasa. Dia gahar, keluar momo, so gonggam ni ya. Bila isteri suruh, bang boleh tak sikat rambut saya pula? Kau buatlah sendiri. Allah. Aduh, tuan sekalian. Sikit ya, sebelum azan. Saya nak bilah. Okey, yang keempat ialah tuan sekalian, tidur di pangkuan dia. Yang kelima, panggil kata-kata mesra. Panggil nama pun tak apa dah. Orang sekarang darling, ayang, mayang. Kalau isteri panggil suami hubi, habi, kubi, tak apa benda pun tak tahu. Kan? Apa hubi, ubi kayu, tak tahulah. Tak kira lah, jangan panggil babi sudah. Itu gaduh tu. Allahu Akbar. Tuan sekalian, last kali tuan sekalian. Tuan-tuan sebut hanya yang last yang saya sebut tuan sekalian. Bila kita buat yang nombor last tuan sekalian, itulah kasih sayang kita yang kita boleh pegang. Apa tu, kita boleh erat apa dia? Peganglah tangan dia dalam sehari. Kalau kita keluar rumah pergi mana-mana tuan sekalian, kalau orang tak nampak, tak nampak, peganglah tangan kita isteri. Orang nampak, lepaskan. Kenapa? Sogan. Pergi pasar raya kan, pegang. Orang nampak, lepas. Pegang, orang nampak, lepas. Apalah. Rumusan malam ni cerita mengenai Nabi minta kita buat baik pada perempuan. Kalau perempuan, serta lebih perlu baik pada isteri kita. Baik, malam garang, praktikalkanlah apa yang saya sebut tadi.
Khususnya benda-benda yang tuan-tuan dah lama tinggalkan. Mandi sama, balik karang, ayang. Apa pula ni? Kan balik yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang. Allah. Pola bang ni tak pernah lebih kat orang ni. Baru dengar ceramah tadilah. Isteri kau dengar, ya Allah, lupa. Pegang tangan dia. Boleh tak saya pegang tangan awak? Ya Allah, pegang tangan lah dia. Apa ni bang? Saja pegang. Ya Allah, baiknya. Malam ni start ya, kan? Biar terkejut isteri kita kat rumah tu. Dan langsung pakai produk tahu dia. Nampak? Perdandan tahu. Pahala abah kau ni. Okey, baik. Kita sambung bulan depan, tuan-tuan sekalian. Tentang jenazah yang dibawa ke kubur. Kubur pula cerita biar insaf sikit. Tadi bini senyum sikit. Lepas ni kubur biar tunduk tidur. Nampak? Bab kubur. Nanti saya panggil Tok Adi datang, kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan. Terima kasih semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.